Assalamualaikum. Kembali kita ke podcast Keluar Sekejap ni, episod ke-10 bersama saya Syaril Hamdan dan saya Khairi Jamaluddin. KJ, hari ni topik kita beberapa perkara kita nak sentuh, bermula dengan tema China. Ada dua topik besar tentang China kita nak cakap sikit, tapi bermula dengan lawatan rasmi Perdana Menteri PMX bersama dengan rombongan yang membabitkan Menteri Luar dan juga Menteri Perdagangan dan Industri ke China, beberapa lokasi yang mereka pergi. Dan kalau saya ingat kita berlaku adil juga KJ, kalau hari itu kita sedikit memberi komen tentang layanan yang tidak pengalaman yang tidak lengkap ataupun tidak sempurna di Saudi, kali ini di China nampak berbeza. PMX sampai di Beijing mendapat sambutan kapet merah yang cukup baik. Malah ada laporan berita ataupun ada komentar yang saya baca menunjukkan bahawa ada 3 pemimpin negara yang pergi China lebih kurang masa yang sama, iaitu PM Malaysia, PM Singapura, PM Sepanyol. Dan digambarkan bahawa PMX kita mendapat layanan yang katanya lah yang lebih baik daripada yang lain. Contoh ni mungkin simbolik ataupun mungkin dilihat kecil tetapi membawa maksud yang besar. Bila sampai saja di Beijing itu disambut dengan kereta. Tetapi disambut dengan kuda pula. Tapi Singapura sampai ke tarmac, dia masuk bas. Oh, okay. Ada difference. So yalah, ini memberikan satu isyarat yang baik, tapi lebih daripada simbolism itu, juga kita tengok tentang pencapaian. Mungkin KJ nak cakap tentang pengisian trip itu sekejap lagi, tapi yang menjadi headline ialah 170 bilion FDI, potential FDI yang dimeterai melalui MOU yang ditandatangani. Dikatakan ni angka tertinggi dalam mana-mana trip sebelum ini. Saya tak check sama ada betul atau tidak, tapi itu yang dikatakan very high lah, 170 bilion. Cuma mungkin sebagai permulaan dalam hal ini, dan saya tahu kita akan cakap tentang FDI, apa yang berlaku di China dan sebagainya. Saya nak sebut pada pendengar, kadang-kadang dalam soal FDI ni KJ, kita selalu kejar headline. Kita kata PMX pergi, dia balik dengan ratusan bilion. Kemudian penyokong Datuk Najib akan kata dulu waktu China pun kita bawa balik macam-macam bilion, bermacam-macam projek dan sebagainya, chasing headlines. Saya ingat pertama nak bagi penjelasan pada pendengar, bila bercakap tentang FDI ni, we must be careful apa maksud kita. Dia ada potential FDI, kemudian dia ada approved FDI, kemudian barulah ada realized FDI. Yang kita cakap sekarang ni adalah potential. Maknanya dia sign MOU, ada persefahaman yang ada yang longgar, ada yang ketat, tapi it's just an agreement. Dan barulah daripada itu akan pergi ke proses approved melalui MITI, melalui MAIDA, dan daripada approve itu pun barulah ada realized FDI ataupun FDI flows. Untuk konteks, tahun lepas approve FDI kita 163 bilion, kedua tertinggi dalam sejarah zaman Datuk Maya Sabri. Tetapi FDI flow, iaitu the realized money lah yang masuk sebenarnya, 70 bilion. Jadi there's a difference between potential, approve dan juga the actual flow yang masuk dalam mana-mana satu ketika. Jadi dalam hal ini mungkin saya nak serah balik pada KJ. Apa pandangan tentang trip China, khususnya berkenaan dengan pulangan ekonomi ini dulu. Kemudian mungkin kita boleh cakap tentang kedudukan geopolitik yang juga menjadi topik perbincangan dalam pertemuan beliau bersama dengan Presiden juga Perdana Menteri China. Okey, terima kasih Syaril. Pertamanya, saya cuma nak kata bahawa di Keluar Sekejap ini kita mengamalkan pendirian yang berkecuali. Ya. Dan saya cakap benda ni sebab saya tengok daripada komen yang kita terima, terutamanya terhadap saya lah, bila saya kata lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi merupakan satu big diplomatic blunder.
saya tengok serangan daripada penyokong-penyokong PH ni memang bertubi-tubi lah. Biasa lagi je. Bertubi-tubi. Dan saya nak nyatakan bahawa kita tidak partisan di sini. Yep. Kalau saya anggap bahawa itu Belanda, saya akan cakap itu Belanda. Dan walaupun ada penjelasan daripada Wisma Putra, saya maintain lawatan ke Arab Saudi adalah satu missed opportunity in Belanda. Tetapi lawatan ke China adalah a success. Ya. Ya, dan saya nak nyatakan bahawa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX ke negara China adalah sukses. Bukan saya lalang, tapi I just call it for what it is. Ya, saya tengok lawatan beliau ke China telah tick all the boxes. Yang pertamanya, satu delegasi yang besar telah mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke China. Tadi Syahrir sebut 2 menteri, sebenarnya 6 menteri yang hadir bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nampak high powered delegation, tapi untuk makluman pendengar, Datuk Seri Anwar tidak terus pergi ke Beijing. Beliau telah menghadiri Boao Forum. Dan untuk makluman pendengar, Boao Forum ini adalah versi Davos China. Di mana China daripada dahulu telah menganjurkan satu forum yang dinamakan Boao Forum di sebuah pulau Hainan, dan di forum tersebut dibincang soal isu-isu geopolitik dan geostrategi yang besar. Dan ini dilihat sebagai salah satu daripada produk soft power China untuk membina naratif dari sudut China. Kalau Davos dilihat sebagai satu pentas untuk membina naratif daripada pihak barat, Boao Forum adalah pentas untuk membina naratif daripada sudut ataupun kanta China pula. Dan Yang Amat Berhormat telah dijemput untuk memberi ucap sama di bawah, which is a big privilege and honor. Selepas itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pergi ke Beijing, dan beliau telah pun mengadakan perjumpaan dengan Presiden Xi Jinping dan juga Perdana Menteri Li Qiang. Perdana Menteri Li Qiang adalah Perdana Menteri yang baru di China selepas Kongres Chinese Communist Party yang lepas menggantikan Perdana Menteri Li Keqiang. Dan semua ini telah pun, seperti mana yang Syahrir sebutkan tadi, diadakan dengan protokol yang tertinggi yang dilangsungkan di The Great Hall of the People di Beijing. Dan kita melihat bahawa kenyataan-kenyataan daripada Presiden China, daripada Perdana Menteri sendiri menunjukkan bahawa keakraban dan juga komitmen untuk mengukuhkan lagi hubungan diplomatik antara China dan juga Malaysia. So as far as the trip is concerned, diplomatically, in terms of protocol, in terms of stature, 100%. I mean, saya pernah mengikuti lawatan kerja Perdana Menteri ke China, dan saya dapati bahawa ini setanding dengan apa yang Perdana Menteri yang sebelum ini telah pun diberi. Jadi tak timbul soal snub dan sebagainya. All good and well done. So kita akan pergi ke isu ataupun kepada pengisian daripada lawatan tersebut. Yang pertamanya adalah kenyataan yang telah pun dibuat oleh Perdana Menteri. Satu laporan berita telah menyatakan bahawa, of course, Presiden Xi Jinping menyatakan sokongan terhadap konsep Malaysia Madani. Datuk Seri Anwar menyatakan sokongan kepada prinsip dan nilai inisiatif global Presiden Xi Jinping. Dan PM juga dipetik menyatakan bahawa itulah sebab kami memilih menyokong kepimpinan China dan negara China secara terbuka. China's leadership in this region. Dan saya melihat bahawa itu adalah satu kenyataan yang jelas bahawa kalau mungkin sebelum ini ada kritikan daripada pihak PH, contohnya terhadap Datuk Seri Najib dahulu, bahawa Datuk Seri Najib terlalu rapat dengan negara China, tetapi Datuk Seri Anwar telah menghantar isyarat bahawa beliau juga memahami betapa pentingnya China dalam geopolitik dunia dan juga dalam pembangunan ekonomi rantau Asia. Sebab itu beliau telah memilih untuk memberi isyarat yang jelas bahawa kita bersahabat dengan China, kita menyokong
hala tuju China, tetapi pada masa yang sama saya kena tegaskan juga bahawa Perdana Menteri kata dalam hal-hal tertentu, contohnya dalam hal isu pelaburan dan sebagainya, keutamaan mestilah diberi kepada pekerja Malaysia dan sebagainya. Nampak seolah-olah of course he's trying to protect our position there. So I thought quite well balanced, but isyarat, a signal nonetheless that Anwar as our Prime Minister wants to do business with China. Komen saya KJ, untuk menambah apa yang KJ kata tadi, betul itu isyarat yang jelas, dan betul bukanlah kita nak mengungkit perkara ini, tapi secara realitinya bila dah jadi kerajaan lainlah mungkin adanya, sebab macam KJ kata dulu, dipertikaikan Datuk Najib terlalu rapat dengan China dan sebagainya, akhirnya PMX juga membuat perkara yang serupa. Malah kalau boleh saya katakan, bukan sekadar serupa dari segi kenyataan lah. Dari segi tindakan belum lagi, this is just the first trip, dan kita nak tengok apa projek-projek yang mungkin akan dibawa masuk, dan juga apa-apa usaha kerjasama bersama dengan kerajaan ataupun syarikat-syarikat China. Tapi bahasa yang digunakan tu, yang KJ sebut tadi tu, menyokong kepimpinan China. Kalau saya baca berita dan ungkapan yang sebenarnya disebut dalam bahasa Inggeris, kalau saya boleh sebut di sini, ini ungkapan daripada PMX. From which website? So jelas lah. Let me check, but if I'm not mistaken, it's The Vibes. The Vibes punya laporan, dan ini yang disebut, quote ya. That's why we choose to openly and publicly support China and China's leadership. Ini petikan yang kita ambil lah, ya. So ini we're taking the quote. Quote daripada PMX. KJ, KJ sebut tadi keluar sekejap kita mengambil pendekatan berkecuali. Tapi satu benda lain yang berkecuali, yang jauh lebih penting daripada keluar sekejap, adalah Malaysia. Ya. Dan Malaysia selama yang saya ingat, dalam hal persaingan geopolitik Amerika Syarikat dan China ni, sentiasa kita katakan we don't want to choose. We shouldn't be asked to choose. We shouldn't be forced to choose. Kita tahu persaingan ni semakin lama semakin hangat. Dan ini, this is the line from Wisma Putra. This is the line from ASEAN countries mostly. I wonder, without being sensationalist, adakah kenyataan yang saya baru petikkan, yang saya baru baca tadi, adakah itu menggambarkan berkecuali? Sebab saya bagi contoh KJ. Kalau gantikan perkataan China tu dengan US, kalau saya bacakan, contohnya kalau dia kata, that's why we choose to openly and publicly support US and US leadership, American leadership. Adakah kenyataan itu boleh disebut? So I think it's more than being friendly. There's a real significant shift here. Ya, but saya rasa kita perlu memahami konteks kenyataan tersebut. Kita ambil petikan saja. Kita tak pasti konteks itu disebut dalam ucapan dan bagaimana kenyataan itu ataupun ayat itu keluar dalam konteks dia. What leadership? What leadership kita tak tahu. Tapi bagi saya bagi sedikit ruang kepada Perdana Menteri kali ini, ya. Dulu saya banyak petikaikan Arab Saudi dan sebagainya, tapi kali ini saya my reading, bacaan saya berkenaan dengan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam konteks tersebut kepada dunia yang multipolar dan bukan dunia unipolar. Kenyataan ini bukan soal kita memihak kepada China, tetapi dalam konteks ini adalah, yes, we support China's we publicly support China and China's leadership in the context of a multipolar world. Dan saya rasa kalau itu tujuan remarks ataupun kenyataan tersebut, then that's fair, dan itu konsisten dengan dasar luar kita, di mana kita tidak memihak kepada mana-mana superpower, tetapi kita acknowledge bahawa di rantau Asia Pasifik ini, the emerging power is China. Then we don't want to be forced to take sides. We try to maintain good relationship with both the United States and China. Tetapi kita memahami bahawa big global geopolitical rivalry is happening on our doorstep, di mana China adalah emerging power dan United States sebagai existing power cuba buat containment kepada emerging power. Dalam hal ini, kalau itulah tujuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk signal bahawa Malaysia memahami dan menerima kenyataan reality, this is a multipolar world, we don't want to be in a world controlled by one superpower, I think it's okay. Ya, dan saya melihat tidaklah kenyataan yang terlalu it doesn't concede too much to me lah. Okay.
Okay. Yeah, but just to come back to the investments, ya, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan investment. Memang betul, 170 bilion ini adalah komitmen pelaburan yang tertinggi. Sebelum ini zaman Datuk Najib, kalau tak silap saya, 140 bilion. Itu yang paling in one trip. So dari segi komitmen tu sangat tinggi. Tapi macam Syaril kata tadi, komitmen itu berbeza dengan realized investment. Realized investment ini adalah pelaburan yang dilaksanakan, ya, dengan secara nyata. So kita kena tengok daripada 170 juta ni berapa banyak yang pergi daripada MOU sampai ke projek. Yeah. Tapi saya nak sebut bahawa saya tertarik sebab sebahagian besar daripada pelaburan yang telah diumumkan adalah pelaburan yang berteknologi tinggi dan juga pelaburan-pelaburan dalam green tech. Antara contoh pelaburan yang saya nak sebut adalah satu automotive high technology valley daripada Geely dan juga DRB Highcom yang akan membuat new energy vehicles ataupun kenderaan-kenderaan EV dan sebagainya, kegemaran saudara Syaril. So that's a strong indication that we are just not looking for any old investment. We are looking for investments of the future. Yeah. Dan ini adalah satu message yang saya rasa penting daripada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Salah satu lagi adalah multi-shaft combined cycle power plant in Gurun, Kedah, yang akan meningkatkan kapasiti jana kuasa di negara kita. So again, hopefully it's a combined cycle power plant from renewable energy, dan ini juga adalah satu usaha ke arah pelaburan dalam industri-industri yang baru. So it's not just the number 170, but I also look at the quality. And as far as the quality, as far as it is announced, yang mana kita dengar dari segi pengumuman dia adalah sesuatu yang agak exciting. Tapi saya nak sebut beberapa perkara lagi. Dalam hal kita menerima pelaburan daripada China ini, saya nak baca kenyataan. China's President Xi Jinping hopes for policy support for investments into Malaysia. Itu kita kena baca between the line. Policy support ni maksudnya bila seorang ketua negara kata, saya nak melabur dalam negara kamu, tapi saya memerlukan sokongan dasar, policy support. Maksudnya they want certain different rules. They want certain concessions, they want certain red carpet treatment for their investments. Otherwise kenapa sebut policy support? Exactly. Kan? They want to be treated differently. So dalam hal ini saya rasa walaupun kita menyokong hubungan strategik antara Malaysia dan China, walaupun kita menyokong tindakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengukuhkan hubungan bilateral bersama dengan China, tetapi kita kena tanya, what are the details, what are the policy support yang diperlukan. Contoh, adakah projek besar datang ke sini, macam dululah projek besar datang ke sini, semua vendor dalam projek tersebut mestilah syarikat-syarikat daripada China, ataupun semua pekerja-pekerja dalam projek tersebut mestilah daripada China dan bukannya daripada Malaysia. Sebab itu Perdana Menteri kata, saya sebutkan tadi, menggunakan tenaga mahir dan profesional tempatan kecuali bidang-bidang pengkhususan yang tidak dapat di Malaysia. So ini pushback daripada Anwar. Kata okay, we will give you policy support, but it has to be reasonable. Ya, so saya rasa itu satu perkara yang perlu juga kita memahami bahawa it's the number, it's the quality of the investment, but the conditions attached to the investments that's important. Sure. Mungkin satu lagi subtopik akhir KJ, sebab episod ni macam terbalik sikit kan. Selama ni saya dilihat agak complimentary pada PH. This episode you are the one betting for them a bit more. Ada dua pakar luar di Malaysia yang beberapa hari lalu mengharapkan, dan mereka menulis mengharapkan ataupun dilaporkan mengharapkan bahawa PMX akan membangkitkan dua isu sensitif, iaitu isu Uyghur dan juga isu Laut Cina Selatan. Sekilas pandang saya tak nampak satu kenyataan ataupun laporan liputan berkenaan dengan isu ini. Saya yakin mungkin dibincangkan belakang tabir dan tidak disebut secara terbuka. Mungkin satu lagi dimensi lah untuk kita rekodkan di sini. Hubungan kita dengan China ni of course strategic, geostrategic dan sebagainya, but these two issues akan sentiasa berada dalam background untuk diuruskan oleh mana-mana Perdana Menteri. Dan kita harapkan kejayaan lawatan ini juga membabitkan
satu perkembangan yang lebih positif dalam kedua-dua isu sensitif ini? So, dalam diplomasi ni ada benda yang tersurat dan ada benda yang tersirat. Ada benda yang disebut dan ada benda yang tak disebut. Ada benda yang disebut empat mata dan benda yang tak disebut di khalayak. So, mungkin dalam isu-isu yang sensitif seperti Uyghur, seperti Myanmar, seperti Laut Cina Selatan, benda ni mungkin disebut ataupun dibincang secara empat mata ataupun secara dalaman. Mesyuarat dalaman antara delegasi Malaysia dan juga delegasi China tanpa perlu disebut di luar. Tidak bermaksud bahawa isu itu tidak dibangkitkan, kita tak tahu. Saya pernah jadi saksi kepada banyak isu sensitif dibangkitkan dalam perjumpaan tertutup tetapi tidak disebut dalam kenyataan akhbar ataupun dalam sidang media sebab nak jaga hubungan diplomasi tersebut. Last point on this trip yang menarik bagi saya lah adalah program Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan peniaga-peniaga China Muslim di China. Yalah, dulu pun pernah ada perjumpaan Datuk Seri Najib, Pak Lah dan sebagainya dengan komuniti China Muslim sebab komuniti Muslim di China agak ramai. Tetapi kali lagi ramai ni lagi ramai daripada Malaysia, tapi kali ni menarik sebab Datuk Seri Anwar jumpa dengan community business China Muslim, and that's always been a big potential market for us, the halal market in China. Right. So itu juga adalah langkah yang tidak secara langsung menyentuh juga kepada kedudukan minoriti Muslim di China, tanpa membangkitkan isu yang boleh memalukan tuan rumah, tetapi showing my solidarity with the Muslims in your country without actually raising the Uyghur issue. Fair so point. Smart move. Yeah. Okay, so kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali dengan segmen kedua yang ringkas. Masih lagi topik China, kita akan bincang tentang perubahan ataupun satu perkembangan baru yang melihat kepada kebangkitan kuasa ekonomi China, terutamanya kuasa renminbi ataupun kuasa yuan, iaitu mata wang negara China. Kembali kita ke Keluar Sekejap, dan topik kedua kita dalam episod ini masih lagi berkenaan China macam KJ kata tadi sebelum break. Beberapa perkembangan yang berlaku minggu lepas, perkembangan yang menaikkan ataupun membangkitkan soal dominasi mata wang, dominasi mata wang dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang rizab antarabangsa dan respon ataupun percubaan China untuk memecah dominasi tersebut. KJ, mungkin untuk penjelasan pendengar, bila kita sebut tentang dominasi dolar ini, maksud kita ada beberapa lapisan maksud lah, tapi maksud yang paling mudah mungkin kita berikan adalah mata wang rizab ni, bila dia kata reserve currency of the world, mata wang rizab antarabangsa untuk dunia, bermaksud mata wang dolar itu adalah mata wang favourite yang dipegang oleh bank-bank pusat seluruh dunia untuk digunakan dalam transaksi antarabangsa. Dan bila saya sebut ada dua perkara yang berlaku minggu lepas, pertama ialah penjualan LNG, liquefied natural gas, daripada CNOOC, syarikat minyak dan gas China, kepada Total Energies, syarikat Perancis. Dan penjualan LNG ni biasa, tetapi kali ini penjualan LNG dalam mata wang yuan China ataupun renminbi. Perkara ini signifikan untuk makluman pendengar, kerana antara sebab mata wang dolar ni menjadi reserve currency adalah atas satu konsep yang dipanggil petrodollars. Petrodollars ni adalah apabila semenjak 70-an tak silap saya, ada satu persetujuan ataupun persefahaman dengan pengeluar-pengeluar minyak dan gas antarabangsa, Saudi dan sebagainya, untuk harga minyak dan gas ini ditetapkan dalam USD. Jadi oil and gas is priced in USD, and many commodities lain pun, even sawit kita pun priced in dollars, right? Jadi ini apa yang berlaku baru-baru ini, penjualan dengan mata wang yuan itu ada signifikan dia sikit. Saya akan sebut kenapa tidaklah besar sangat, tapi ada signifikan juga dalam hal ini berkenaan dengan petrodollars. Kedua ialah perjanjian antara China dan juga Brazil untuk transaksi perdagangan dan kewangan antara kedua-dua negara ini dilakukan dalam mata wang masing-masing. Jadi bypass the dollar system lah, maknanya bypass USD, dan menjual ataupun ekspor dan import dan juga transaksi kewangan, kalau bukan perdagangan pun, dilakukan dengan yuan dan juga Brazilian real.
Jadi itu adalah perkembangan kedua. China ada perjanjian yang serupa ini juga sebenarnya dengan Russia dan juga dengan Pakistan. Arab Saudi coming. Yeah. Jadi ini adalah beberapa perkembangan yang mutakhir yang menunjukkan macam saya sebut tadi ada percubaan terutamanya daripada China untuk memecah dominasi dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang rizab dan ada implikasi-implikasi dia. Sebelum saya pergi ke KJ, saya nak lontarkan mungkin a counter view KJ. A counter view dulu to anticipate what you might say dan apa yang mungkin pendengar merasakan. Saya rasa perkembangan-perkembangan ni menarik, tapi kita perlu realistik. Kita perlu realistik sama ada dominasi USD ni sebenarnya boleh dipecahkan dengan mudah atau tidak. Dan bagi saya tak patut kita terlalu excited dan terlalu cepat untuk mengatakan bahawa aturan ekonomi dunia akan berubah. Dan ini penting untuk Malaysia sebab kita sebagai sebuah negara perdagangan yang besar. China masih jauh di belakang berbanding US dalam soal mata wang ini. Kerana selain faktor kestabilan ekonomi, kestabilan politik yang sedia ada dalam konteks mata wang US dollar, dan selain kekuatan geopolitik, ketenteraan yang juga menjadi background kepada USD punya power ini, antara sebab kenapa USD kekal sebagai mata wang rizab antarabangsa adalah selain daripada petrodollar saya sebut tadi, keduanya ialah saiz dan kedalaman pasaran kewangan, financial markets USD itu sendiri. Dan bila cakap tentang pasaran kewangan, untuk makluman pendengar, maksud kita adalah aset-aset kewangan. Ni bukan trade. Aset kewangan ni saham dan terutamanya bonds. Bonds adalah di mana aset kewangan yang paling mustahak sekali. Pasaran bond Amerika Syarikat bernilai hampir 50 trilion USD. China tak sampai 20 trilion lagi. Itu satu bukti ataupun keadaan yang saya cuba sampaikan. Dan lebih penting mungkin daripada saiz adalah liquidity. Dan siapa yang pegang bond Amerika Syarikat. Pegangan bond Amerika Syarikat ni pelbagai. Bukan hanya orang US yang pegang, bukan hanya entiti kerajaan US yang pegang, tetapi banyak dipegang oleh entiti luar dan dipegang juga oleh entiti bukan kerajaan. Berbanding dengan China, yang mana a lot of it is held dalam negara China sendiri dan oleh entiti berkait China sendiri. Macam kita lah sebenarnya KJ. Kita punya Malaysian Government Securities pun banyak dipegang oleh EPF. So it's basically internally held and juga held by government linked entities. For us baguslah sebab kita nak control, but benda ni walaupun bagus dari sudut itu, tapi kalau kita nak aspirasi kita adalah untuk menjadi mata wang rizab antarabangsa, benda ni tak berapa bagus berbanding dengan apa yang berlaku dalam US. Belum lagi bercakap tentang aset-aset kewangan yang lain. Jadi mungkin saya serah pada KJ, but my point is ini perkembangan yang menarik yang kita pantau, tapi don't get over excited. Well, clearly you've prepared for that tutorial very well. It seems as though you've mugged really well for that, and there's not much more for me to say. It's like something that I heard my tutorial partners at university saying about something they knew nothing about 24 hours before. Not to say you didn't, but anyway, kembali kepada isu ni, ialah banyak perkara yang dah dikupas oleh Syaril tadi. Tapi just saya nak kembali kepada asas ya. Apa maksud dia? Maksud dia bila perdagangan antara dua negara berlaku, biasanya dua negara itu, katalah negara bukan Amerika Syarikat ya, selain daripada Amerika Syarikat, dua negara nak berdagang, biasanya dia akan tukar mata wang dia kepada US dollar sebelum dia buat perdagangan tersebut. And that's what Syaril meant. Ya, dia tak akan bayar dalam mata wang dia dan terima mata wang daripada negara yang dia berdagang. Masing-masing akan tukar ke US dollar. Dan ini adalah hasil daripada kekuatan US dollar, hasil daripada kekuatan politik dan geopolitik US, dan juga persepsi bahawa US dollar adalah mata wang yang paling stabil, mata wang yang paling kukuh dan mata wang yang paling selamat untuk dipegang. Ya, tetapi sekarang ini berlaku satu berita yang besar di mana kuasa-kuasa besar, kuasa ekonomi yang semakin besar ni, contoh China dan Brazil, telah setuju. Dan walaupun berita ni tidak disensasikan, tetapi sebenarnya it's a significant shift bahawa mereka setuju supaya tak perlu tukar kepada wang Amerika Syarikat, dia bayar dalam mata wang dia sendiri. Dan ini akan lama-kelamaan menghakis
kuasa Amerika Syarikat. Bukan overnight, macam Syaril kata, bukan overnight sebab ada banyak isu-isu lain. China dengan France juga telah pun melaksanakan yuan settled LNG trade yang pertama, penjualan LNG gas yang pertama dalam yuan, tanpa menukar mata wang kepada US dollar. Dan ini adalah satu yang agak surprising, sebab dalam geopolitical rivalry antara China dengan US ini, salah satu daripada kekuatan US selama ni adalah mata wang mereka, the greenback. That has always seemed to be untouchable. Dan walaupun saya berani kata setuju dengan saudara Syahril bahawa it's not going to happen overnight, tetapi it's happening. Kita ambil contoh US sebagai mata wang yang disimpan dalam foreign exchange reserve ataupun reserve mata wang asing oleh semua bank pusat, termasuklah bank negara. Kita punya foreign exchange reserve dinilai dalam US dollar. Kita pegang US dollar untuk menstabilkan mata wang kita dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam pada tahun 2007, semua global foreign currency reserve US dollar adalah 69%. Maksudnya 69% daripada reserve mata wang di semua bank pusat adalah US dollar. Sekarang ini nilai tersebut telah jatuh kepada 57.8%, 10%. It's gone down now. Dan pada tahun 2010, yuan ataupun renminbi, mata wang China, dalam pasaran pembayaran antarabangsa, bayaran perdagangan, adalah di tempat ke-35. Ya, maksudnya perdagangan dibayar dengan mata wang lain seperti dolar, euro, Japanese yen dan sebagainya. Tetapi sekarang ini, tahun ini, yuan daripada tempat ke-35 pada tahun 2010 adalah pada kedudukan nombor 4. So you can see more people are using yuan, lebih ramai negara ataupun lebih banyak negara menggunakan yuan, renminbi untuk tujuan perdagangan. So saya rasa ini adalah satu space yang perlu kita continue to monitor, sebab geopolitical rivalry ini bukan hanya soal military, bukan hanya soal perdagangan dan juga pelaburan, tetapi juga soal kekuatan mata wang tersebut. Ya, selama ini kita melihat bahawa United States dollar ataupun US dollar kukuh kerana permintaan untuk aset kewangan Amerika Syarikat sangat besar. Ya, permintaan untuk, macam Syaril sebutkan tadi, hutang Amerika Syarikat, bond Amerika Syarikat dipegang oleh negara-negara antarabangsa termasuk negara China. That's why, to a large extent, apart from political power, the US dollar is still relevant. But in this increasing age of China's emergence, adakah kita akan melihat lebih banyak lagi negara memilih untuk bypass US dollar dan untuk memilih untuk settle perdagangan mereka dalam mata wang renminbi yuan ataupun dalam mata wang sendiri. So ini adalah a space that we should watch. Ya, KJ, completely agree. Space you should watch. Kita pantau dari masa ke semasa. Mungkin last point yang saya nak sebut bagi mereka yang minat dalam hal ini, mungkin boleh check tentang satu konsep ataupun satu perkara yang China nampak menjadi pelopor, KJ, iaitu dalam bentuk central bank digital currency. Dah ada beberapa perjanjian dan persefahaman antara Bank Pusat China dan juga Singapura, beberapa negara lain, dan ada peluang untuk China menggunakan CBDC ni. Saya mungkin tak ada masa nak explain tentang CBDC, tapi kalau yang minat boleh Google dan baca. Or you can have a private tutorial with Syahril clearly. Alright, sure. Central Bank Digital Currency ini untuk bypass lah sistem kewangan konvensional, dan ini salah satu area yang boleh menjadi peluang untuk China cuba pintas dan memperkukuh percubaan mereka untuk memecah dominasi Amerika Syarikat. Just one last thing. This is interesting now. Ini menarik sekarang sebab dengan kenaikan kadar faedah dan juga kenaikan nilai mata wang Amerika Syarikat, it makes sense for you to settle in your own currency daripada tukar kepada US dollar, because by the time you tukar balik kepada your currency, if you don't want to keep US dollar, you're going to get less. Correct. So that's why this is also topical.
Okay? Alright, so kita akan kembali selepas ini untuk kita bersama sekali lagi dengan sahabat kita Dr. Khairil daripada The Centre untuk membincangkan satu topik yang agak menarik, iaitu memahami keresahan dan aspirasi perumahan golongan penyewa di Malaysia. Kita selalu sebut tentang pemilikan rumah. You penyewa? Penyewa. Kita selalu sebut tentang golongan pemilik rumah. Saya pro menyewa. Tetapi kita nak perjuangkan di Keluar Sekejap dan The Centre nasib golongan penyewa di Malaysia. Bela nasib saya. Okey, selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap, dan seperti mana yang saya sebutkan tadi sebelum kita berhenti, kita akan bincang sedikit ataupun banyak berkenaan dengan isu sewa rumah di Malaysia. Dan isu ni penting sebab kita selalu dengar kempen pemilikan rumah di Malaysia. Ya, banyak kempen dan banyak skim yang kita ada, daripada projek perumahan rakyat kepada Prima, kepada skim rumah pertamaku yang diperjuangkan oleh saya waktu saya Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang hebat dan dahsyat, dan juga My Deposit untuk golongan belia yang juga diperjuangkan oleh saya. Sorry. Tapi ada Esko yang bantu kan? Ada Esko yang bantu. Esko yang bantu. Siapa nama dia? BN Youth Lab. Tak ingat lah. Youth Lab. Ya. Okay. Tapi kita hari ini nak bincang sebab bukan semua orang memiliki rumah di Malaysia. Kalau kita lihat kadar pemilikan rumah di Malaysia pada tahun 2019, secara relatifnya nampak tinggi. About 77% lah, 76.9%, ya. Tetapi mungkin itu overstate keadaan yang sebenar, dan yang paling ketara sekali adalah itu gambaran keseluruhan. Mungkin di kawasan-kawasan di luar daripada kawasan bandar, pemilikan rumah itu tidak menjadi masalah. Di kawasan kampung, di kawasan pinggiran bandar, sebab accessible dan mampu milik ataupun turun-temurun lah rumah tersebut. Tetapi di kawasan bandar, sebagai contoh tinjauan The Centre. The Centre ini adalah think tank hebat dan dahsyat yang telah pun diasaskan oleh Syaril dan saya. Telah pun buat tinjauan pada tahun 2021, dan kadar penyewaan contoh di Lembah Kelang 41%. Kebanyakannya adalah orang muda. 41% penghuni ataupun orang yang duduk di Lembah Kelang menyewa. Ya, mungkin di kawasan-kawasan luar seperti mana yang saya sebutkan tadi tidak menjadi masalah yang besar macam di Lembah Kelang, tapi kerana tidak cukup rumah mampu milik, ataupun di Lembah Kelang ni bukan rumah mampu milik tetapi rumah mampu tengok saja. Sebab itu ramai yang terpaksa sewa di Lembah Kelang ini. Dan bila kita cakap soal pasaran sewa, adakah perlindungan untuk penyewa itu cukup? Adakah renters punya rights cukup di Malaysia? Ataupun adakah mereka terpaksa mengikut kuasa tuan punya rumah dan tidak ada perlindungan seperti negara-negara lain, dan sebab itu kita perlu perundangan dan dasar yang baru untuk kita, pertamanya, memberi perlindungan kepada penyewa, kedua, memperbanyakkan lagi projek-projek rumah yang boleh disewa, dan yang ketiga, memastikan bahawa sektor swasta juga terlibat dan ada insentif untuk membangunkan pembangunan yang ada rumah-rumah sewa. Jadi untuk kita introduce topik ini, saya jemput pakar kita Dr. Khairil. The Centre telah buat banyak kajian berkenaan dengan isu golongan penyewa di Malaysia. Sila. Terima kasih KJ, Syaril. Terima kasih kerana menjemput saya semula. Itu maksudnya tak serik lah untuk saya untuk you did okay last time. Benar okay. Cuma tadi saya pun pendengar pasif ya semasa perbincangan tentang lawatan PMX ke China dan juga pengumuman tentang settling of trade dalam renminbi ini. Kalau saya boleh tambah sedikit terus. Berita yang diumumkan semalam, Malaysia dan India juga akan boleh mula untuk settle
trade mereka, trade kedua-dua negara ini dalam rupi. Jadi itu satu development yang menarik lah. Oh, clearly you prepared for this tutorial as well. I was a good student lah tadi. Saya dengar tutorial daripada Syaril. Tapi I'm also aware that I'm supposed to talk about isu Housing. perumahan ini. Yeah. Sure. KJ dah bagi intro yang sangat, apa tadi KJ, hebat dan dahsyat. Hebat dan dahsyat. Hebat dan dahsyat. Jadi You're getting the hang of it. saya tak perlulah untuk repeat balik apa yang KJ dah utarakan tadi. Cuma saya boleh terus masuklah kepada motivasi kita, motivasi The Center untuk menjurus ke dalam kajian ini yang belum dibuat setahu kami, iaitu kajian untuk cuba memahami pengalaman rakyat Malaysia yang menyewa. Sebab seperti yang KJ sebut tadi, kita punya fokus di Malaysia terutama sekali dari segi dasar sangat condong kepada pemilikan. Tak kisahlah politician ke ataupun menteri ke, selalunya memang fokus mereka memang menjurus ke arah untuk mencuba menjadikan pemilikan rumah ini sebagai policy. Sebagai polisi Bukan lah. menteri nak milik rumah, tapi dia policy dia. Betul. Betul. Okay. Jadi ada hidden, kita ada satu kumpulan hidden household yang kurang diberi perhatian dasar. Dan kajian ini telah diterajui oleh penyelidik kita di The Center, Fikri Faisal, seorang pemuda yang dia sendiri pun memang mempunyai wawasan untuk menyewa jangka panjang. Jadi dia memang very passionate lah. Dia tak nak beli rumah. Itu yang dia cakap dekat saya lah. Okay. Semasa dia cuba dia pitchkan kajian ini, dan sekarang kita pun tahu ada lagi satu pemuda berwawasan untuk terus menyewa jangka panjang dengan kita di sinilah. Saya tak tahu tentang KJ, tapi saya seorang pemilik rumah sekarang, dan semasa kajian ini dicadangkan kepada saya ingat lagi saya ada sebut kepada Fikri bahawa saya rasa ini macam, saya tak tahu what is the direction of this research. Sebab kalau kita ambil kira contohnya budaya kita sebagai orang Asia, pemilikan rumah ini memang suatu perkara yang menentukan status sosial kita. Jadi memang kita ni telah dikondisionkan untuk mempunyai aspirasi untuk memiliki rumah lah satu hari nanti. Tapi pada masa yang sama, disebabkan ini adalah satu research gap yang sangat menarik, The Center pun membuat keputusan untuk pursue the research lah. Dan premis kita adalah apakah yang boleh kita cadangkan kepada pembuat dasar negara dari segi untuk melindungi para penyewa dengan lebih baik, kerana kerangka dasar yang sedia ada belum cukup. Jadi itulah sedikit background. So sebelum saya tarik Syaril ke dalam perbincangan ini, saya nampak ini adalah satu isu yang jarang dibincang, tetapi sebenarnya harus dibincang. Sebab memang ada ramai, terutamanya golongan muda, sama ada mereka beraspirasi seperti Syaril untuk terus sewa, ataupun mereka satu hari nanti nak memiliki rumah tetapi mereka sedang menyewa, mereka memerlukan perlindungan sebagai penyewa sekarang. Dan apa yang saya faham daripada kajian yang telah pun dibuat, dan saya telah baca kajian tersebut, adalah tidak cukup undang-undang yang jelas untuk melindungi penyewa di Malaysia, terutamanya bagi senario-senario tertentu. Contohnya tuan rumah mengambil tindakan untuk mengusir penyewa tersebut ataupun memotong deposit tanpa sebab. Tidak ada tribunal. Sekarang ni kalau ada masalah kena bawa ke mahkamah dan akan mengambil masa yang lama, kos yang tinggi, kos guaman yang tinggi dan sebagainya. Di negara-negara tertentu ada tribunal yang boleh selesaikan masalah dengan cepat, dan ada undang-undang yang jelas tentang hak penyewa dan juga hak tuan rumah. Di Perancis sebagai contoh, ada undang-undang yang ketat yang mengatakan bahawa hanya sebab-sebab tertentu saja boleh digunakan oleh tuan rumah untuk mengambil balik properti tersebut, dan malah ada very specific condition. Musim sejuk di Perancis tak boleh usir keluar ataupun tak boleh tamatkan kontrak sewaan tersebut, ya, walaupun tidak ada musim sejuk di sini. Menunjukkan bahawa di Perancis mereka betul-betul meneliti dengan detail hak penyewa dan juga hak
tuan rumah. Sebelum kita pergi kepada faktor pasaran, mungkin Syaril nak tambah sikit tentang hak penyewa, sebab Syaril adalah seorang renter is something else. Okay, sorry. I don't know, I'm not that smart. Rentier. My English not so good. Oh, okay. Okay, tak, saya sebagai penyewa setakat ni saya tak ada komplain lah. Jadi mungkin kes saya tidak representatif tentang hak penyewa dan sebagainya. Dan tujuan saya menyewa, dan mungkin buka dimensi ni, tujuan saya menyewa adalah, bagi saya, dengan menyewa saya ada peluang untuk duduk dalam kediaman yang mungkin lebih baik ataupun lebih best daripada kalau saya beli. Jadi soal kemampuan relatif. Maksudnya, adakah saya mampu membeli? Alhamdulillah, saya rasa kalau saya nak membeli boleh. Dan memang saya dah beli pun satu dulu waktu umur saya 20-an. Sebelum masuk politik memang saya kerja, memang saya beli. I have that small house. Tetapi bila dah berkeluarga, saya nak rumah yang lebih luas sedikit dan lebih dekat dengan pusat bandar Kuala Lumpur. Saya pilih untuk sewa. Sebab saya tengok kalau saya nak tempat tu sewa je boleh, kalau beli memang no chance dari segi apa yang saya kena bayar down payment dan juga bulan-bulan ya. Tapi itu pertimbangan saya lah. Mungkin kalau saya nak buka dimensi perbincangan itu, adakah rakyat Malaysia mungkin terlepas pandang pertimbangan ini? Bukanlah saya kata pertimbangan saya ini 100% betul, tapi adakah kita punya budaya untuk mesti memiliki rumah barulah saya mencapai satu status yang boleh dibanggakan? Bila orang nak cari menantu pun ada rumah ke tak ada, boleh beli rumah ke tidak? Benda-benda macam ni. Adakah itu membuatkan ataupun menyebabkan mungkin ramai orang muda yang terlepas pandang actually menyewa ni ada kelebihan-kelebihan dia? Mungkin research center lebih kepada hak penyewa yang perlu sewa sebab tak ada pilihan lain. Ini mungkin saya nak buka satu lagi dimensi yang mungkin Fikri pun ada buat sikit kajian tentang adakah kelebihan penyewaan ini sudah cukup terdedah kepada rakyat Malaysia untuk mereka buat pertimbangan. Dimensi ini memang ada, Syaril, dalam kajian center ini. Dia ada sebab dalam tinjauan kita ada tanya sebab mengapa responden ini memilih untuk menyewa. Dan memang ada satu golongan ini yang memang pandangan mereka it mirrors what you are saying right now. Mereka memang sukakan flexibility yang mereka dapat jika mereka menyewa. Cuma dalam penemuan kita memang ada perbezaan dari segi responden, kumpulan pendapatan responden. Ada responden yang memang menyewa disebabkan ketidakmampuan untuk membeli rumah, tidak mampu untuk bayar duit muka contohnya, memang tidak layak untuk mendapat pinjaman. Tapi bagi responden yang lebih selesa dari segi pendapatan, ada sebahagian besar yang memang menyatakan bahawa mereka sukakan flexibility yang mereka dapat dari segi penyewaan. Cuma apa yang kurang di sini adalah perlindungan untuk sesiapa sahaja yang menyewa. Dan kalau itu kita boleh address, mungkin kita boleh fikirkan kemungkinan kita boleh cuba untuk recondition cara pemikiran orang Malaysia tentang isu kediaman lah, pemilikan kediaman ini. Okey, itu soal pelindungan. Saya nak pergi kepada isu yang lain pula ya. Selain daripada pelindungan adalah soal kemampuan. Ya, mungkin kita cakap soal Syaril ni, dia adalah penyewa T20 lah, ataupun penyewa yang agak-agak T20. Penyewa yang top lah. You sewa rumah kat mana? Tak apa. No, jawab. You sewa rumah kat mana? Beritahu. Hai, berani jawab lah. See? Okay. So saya dia sebut tadi. Saya tak minat membela golongan macam Syaril. Saya man of the people. Ya, Syaril ni bukan people. Ya, saya membela orang biasa. Rakyat jelata. I'm getting lectured by you. Enough. Okay. Noblesse oblige. Yeah. Okay, anyway. Saya nak bincangkan tentang penstabilan kadar sewa. Di setengah negara, kenaikan kadar sewa di cap. Maksudnya dia tak boleh lebih daripada contoh kadar inflasi dan sebagainya. Sebab kalau tak silap saya,
kadar hartanah di Malaysia sudah pasti jauh lebih cepat meningkat berbanding dengan gaji. Dan kita tak nak melihat di pasaran rumah sewa pun benda yang sama berlaku, sehingga ada banyak isi rumah yang tergolong di kalangan cost burden renters, iaitu golongan yang membelanjakan lebih daripada 30% pendapatan untuk membayar sewa. Khairul, betul tak ada negara di mana dia ada had kepada kenaikan sewa yang boleh dikenakan? Bila kita bincangkan tentang kawalan sewa ini, ia memang satu isu dasar yang sensitif lah. Sebab contohnya kalau kita jumpa stakeholders macam developers ataupun persatuan pemilik rumah, mereka mungkin anggap ini satu interference yang sangat keras daripada pihak kerajaan. Dan keluar sekejap ni kita pro people, jangan Betul. kita pro developer. Jadi the center juga selalunya cuba mencari pendekatan yang pragmatik. Jadi adalah pendekatan yang lebih lembut, yang boleh membantu untuk menstabilkan kadar sewa. Dan kita boleh lihat contoh di negara Jerman dan Perancis. Ini adalah dua negara yang memang pro penyewa lah. Dua negara yang mempunyai kerangka dasar penyewaan yang sangat kuat. Dan seperti KJ sebutkan tadi, salah satu cara untuk mengawal kadar sewa ialah melalui penambatan. Jadi macam di negara Jerman, ada provision dalam dasar penyewaan yang tidak membenarkan peningkatan sewa secara tiba-tiba, dan juga peningkatan walaupun dibenarkan dalam jangka masa 3 tahun contohnya, hanya boleh dilakukan up to a certain percentage. Kalau tak silap saya, up to 20% of the rent price lah. Selain daripada soal perlindungan dari segi harga itu, ada tak boleh tak kita masuk ke dimensi pasaran sekejap? Dimensi pasaran dalam bentuk yalah, kita bergurau dari segi siapa yang menyewa, punca mereka menyewa dan sebagainya, tapi dah tentu fokus kita macam KJ kata adalah mereka yang menyewa ni menjadi option yang memang perlu dipertimbangkan, sebab membeli itu adalah satu the only option lah they have. The only option. Okay, if it's the only option, shouldn't we also check kenapa menjadi the only option? Okay, kita boleh cakap tentang pendapatan, itu mungkin topik lain, tapi soal harga rumah itu sendiri, kita boleh cakap tentang perlindungan pada penyewa, tetapi apakah dasar-dasar yang mungkin center ada buat kajian yang perlu dibuat untuk memastikan harga rumah itu tidak melonjak begitu banyak setiap tahun? Saya baca tempoh hari CAGR atau peningkatan purata dari tahun ke tahun rumah median ataupun harga rumah penengah di Malaysia ni, dia anything between 7% to 10%. Jadi bayangkan kalau setiap tahun 10% naik harga rumah, memanglah akan jadi satu fenomena besok where everybody, kalau tak everybody, many people will have to rent, akan perlu sewa. Sebelum kita sampai ke tahap itu, kalau kita belum lagi sampai ke tahap itu pun, apa yang perlu kita buat, dan mungkin sebagai satu bukan cadangan, persoalan yang lebih provokatif, adakah kerajaan, pentadbiran, politik, macam Dr. Khairi kata sebut tadi, selalu memperjuangkan isu pemilikan rumah, mungkin membawa dan menyumbang secara tak langsung, mungkin niat dia baik, kita tak kata niat dia tak baik, tapi membawa secara tak langsung kepada peningkatan harga rumah yang begitu mendadak ini? Termasuk idea hebat dan dahsyat zaman Pemuda UMNO dulu. Bila kita cakap pasal dasar-dasar yang diambil oleh kerajaan, macam dasar-dasar yang KJ perjuangkan dulu juga itulah, ini adalah dasar-dasar mitigasi lah, untuk cuba membantu rakyat Malaysia untuk adapt kepada fenomena perubahan harga rumah yang mendadak ini. Dalam kita punya kajian perumahan ini, kita belum lagi masuk ke dalam topik persoalan cara untuk menurunkan harga rumah ini. Cuma peningkatan harga rumah saban tahun ini memang menjadi titik mula lah penyelidikan kita. Ia memang satu masalah, kerana setelah sekian lama, setelah banyak dasar-dasar yang diambil untuk cuba memitigasikan isu ini, kita masih melihat ia memang tidak berhentilah. Jadi contohnya kita ada overhang rumah yang berharga 500,000 ke atas yang memang tidak mampu dimiliki oleh kebanyakan orang lah.
Jadi cabarannya sekarang untuk kerajaan adalah untuk cuba mencari jalan untuk memastikan bahawa pasaran akan menyediakan perumahan yang harganya di bawah threshold mampu milik lah, dan threshold itu buat masa ini 300,000. Okay. Kalaupun ada, bukan tak ada rumah-rumah itu, kalaupun ada, dan Syaril tadi ada bagi hint tentang kita Lokasi dia tak melawat best. tadi, lokasi dia tak best. Lokasi dia tak Jadi best. bila lokasinya tak best, Tak itu ada siapa adalah nak. satu tak ada siapa nak, dan ia juga satu trade off. Ya. Kalau lokasinya jauh dari tempat kerja, Kos pengangkutan. kos pengangkutan harus diambil kira juga. Jadi jawapan saya ini, I'm going on a tangent now sebab the center memang tak ada jawapan secara direct. Cuma one thing that kita nak cuba untuk yakinkan dan ingatkan kepada pembuat dasar adalah diagnosis kemampuan sahaja ini tidak cukup. Kerana banyak lagi perkara yang perlu diambil kira. Jadi there's got to be more effort to try to understand what people want. Apakah kehendak orang dari segi perumahan. Ya. Has to be in the right location, it has to be functional, it has to look nice, it has to have the nice amenities and all that. Dia tak boleh hanya soal mampu milik saja. Betul. That I agree with the research from the centre. But I just wanted to round off, as far as I'm concerned, you guys can add. Dari segi peranan kerajaan, yang pertamanya centre sebut bahawa mungkin subsidi boleh diberikan kepada golongan tertentu B40 untuk sewa. Dulu banyak subsidi kita bagi untuk pemilikan rumah, which is still a mountain too high for them to climb. So why not kita bagi subsidi yang lebih, mungkin additional support untuk penyewaan rumah. Kedua, pembinaan dan penyediaan lebih banyak perumahan awam untuk disewakan. Kita ada skim rent to own, tetapi mungkin just rental scheme, ataupun macam dulu kita ada rumah transit yang juga diperjuangkan oleh saya waktu Ketua Pemuda dahulu, tetapi kita perbanyakkan. Saya kalau tak silap saya, Kementerian Wilayah Persekutuan ada ambil alih sebuah hotel di Kuala Lumpur di bawah Tan Sri Anwar Musa, dijadikan sebagai rumah transit yang disewa kepada golongan tertentu di Kuala Lumpur. Mungkin ada bangunan-bangunan yang boleh diubah suai oleh kerajaan, ataupun bangunan-bangunan yang boleh di retrofit oleh kerajaan dengan private sector. Why not? Private sector juga, dan insentif boleh diberikan kepada private sector. Lokasi yang bagus, design reka bentuk yang bagus, functionality yang bagus, dan juga segala kemudahan yang bagus, supaya kita memberi sedikit penekanan kepada golongan penyewa ini. Syaril, anything to add? No, saya cuma nak mengajak pendengar-pendengar untuk baca kajian yang telah diterbitkan oleh The Centre bersama dengan Dr. Khairil, Fikri dan beberapa lagi penyelidik kita di Centre, supaya dapat memahami perspektif yang mungkin macam Dr. Khairil kata tadi tak banyak dibincangkan soal penyewaan. Saya juga nak mengajak, selepas baca The Centre, baca juga kajian-kajian daripada Khazanah Research Institute. I think diorang pun ada buat dimensi yang berbeza, yang mendalam berkenaan dengan Banyak data kita dapat daripada KRI. KRI juga. Dr. Suraya tak salah saya adalah Cuma ialah macam KJ sebutkan tadi, actually banyak policy options on the table. Dan satu lagi perkara menarik yang mungkin boleh saya sebutkan di sini adalah ada beberapa cadangan kita yang masuk dalam manifesto coalition yang bertanding. Perikatan Nasional ada, PH pun ada, perlindungan untuk penyewa. Jadi memang dah ada kesedaran lah di situ bahawa kena ada, something needs to be done. Cuma itulah the question is whether or not those ideas will see the light of day lah. Ada political will atau tidak mungkin. Sebab mungkin tak popular kalau kita nak mengubah perbincangan ke arah penyewaan unless you can sell it right. So that's for you, YB Ngakomeng, Menteri Perumahan, fight for renters. So mungkin KJ, I know we're running out of time, cuma itulah residential RTA mungkin can be pushed lah, sebab benda ni was announced already. Untuk makluman pendengar, RTA ni apa? Residential Tenancy Act. Akta. Akta, ya betul. Akta untuk Akta penyewa. yang akan memberi perlindungan kepada golongan penyewa, terutama sekali dari segi meleraikan dispute pertikaian antara sekarang ni penyewa what dan is pembuat the sekarang ini kita ada Specific Relief Act yang memandatkan bahawa dispute sepatutnya pergi ke mahkamah dululah, cuma
So it's cumbersome lah. dalam isu pertikaian antara penyewa dan tuan rumah, nak kena pergi mahkamah yang saya sebutkan tadi, it costs money, takes time. In the end, penyewa yang akan let go. Keluar sekejap, we want this what is it called, RTA rental Residential Tenancy Act to be brought to Parliament. Saya pun hampir lupa sebab it's quite tongue twisting. So agree? Yeah, agree. Let's get done. Okay. So itulah yang kita ada untuk episod. Syaril, our episodes are getting crazy, man. I mean, we are fitting in like, encyclopedic amounts of information and debate and discussion. Sponsors. Jadi, if you want to sponsor the show ataupun hit subscribe on YouTube, we need your support because, we're doing this. We need advertising money. Apa ni perkataan yang famous sekarang ni? Kita buat semua ni secara penyanyi U2, apa nama dia? Pro bono. Pro bono. Kita buat secara bono. Kita buat secara pro bono. Sebelum kita mengakhiri, sebab kita nak ringan-ringankan sikit perbincangan, Khairil, your favourite sahur food, what is it? Just one quick. Favourite sahur food? I typically take the same thing every morning. Which is? Yogurt dengan cereals dengan a boiled egg. Okay. Telur rebus dengan teh. Okay. Syarul, protein shake? Or? I finish with the protein shake. Okay. Yeah. But I also have kurma and some rolled oats. Rolled oats. Yeah. Okay. Saya tak akan kongsi yang favourite saya. Cuma saya nak tarik perhatian kepada pendengar, terutamanya umat Islam ataupun yang beragama lain. I came across the most wonderful thing the other day. And it is called the message of the Quran in mind maps. So kalau pergi ke livmuslim.org, livmuslim.org, ada satu e-book yang boleh di-download dalam bentuk PDF, di mana message daripada, ini bukan Quran, ini bukan tafsiran, tetapi message daripada Al-Quran dalam bentuk mind maps. It's absolutely fascinating. Changes the way you... Well, I mean, it changes the way you also appreciate it because, you have a mind map and you can basically just skim through the essentials of the Quran. Ini bukan untuk menggantikan, of course. Go ahead with your tadarus. Go ahead with your untuk mengaji dan sebagainya. Tetapi kalau nak rujuk dengan cepat, mind map of the Quran, this is a fantastic resource. So I'd recommend you guys to have a look at it. Can I just add one? Okay. Since you mentioned a book. In the same team juga, KJ, ni bulan Ramadan dan macam KJ kata tadi, it's not just for Muslims, maybe for non-Muslims who want to understand the religion better. Saya ada baca satu buku namanya If the Oceans Were Ink. I know this. An Unlikely Friendship between, penulisnya adalah Carla Power, seorang, tak silap saya, Yahudi, yang sekular lah, sama ada dia atheist ke dia sekular, bersama dengan seorang tokoh agama daripada India, iaitu Sheikh Muhammad Akram Nadwi, di mana buku itu ditulis oleh Carla yang bukan Islam, yang atheistic, yang sekular, yang memberikan gambaran tentang perbincangan mereka, persahabatan mereka berkembang macam mana, dan Syekh Muhammad Akram ini memberikan penjelasan tentang isu-isu yang kontroversi berkenaan dengan Islam, isu gender, isu-isu yang selalu Barat tak suka Islam ni lah, ataupun diberikan image yang tak baik, diberikan penjelasan dengan cukup baik, dan tidaklah Carla Power ni dia kata dia setuju semua benda, tetapi cara dia menulis itu daripada sudut kanta orang bukan Muslim tentang pengisian Quran seperti mana diceritakan oleh Syekh Muhammad Akram ni. Jadi satu buku yang juga membuka satu lembaran yang positif dalam hubungan Islam dan bukan Islam. Since we're at it, do you have one or no? No, I enjoyed the tazkirah. Okay. So saya dah ada. Saya belum baca buku itu dan saya baru Google okay. Quran in My Maps ini. Alright guys, terima kasih kerana mengikuti Keluar Sekejap, dan kita akan jumpa dalam episod yang akan datang. Terima kasih.